Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. So ini dia perkembangan terkini sahabat-sahabat semua berkaitan dengan hutang Haraka dan Parti PAS. Woi, bayar woi. Bayar, jangan bayar alasan lagi. Jadi apa yang kita lihat hari ini, PAS masih berkeras dan mau teruskan untuk membuat rayuan agar membatalkan keputusan dari mahkamah ya untuk menggesa ataupun menyuruh ya Pak Haraka dan juga PAS ini membayar hutang tertunggak hampir 1 juta sahabat-sahabat semua. Dan hari ini pencetak ya Haraka memohon untuk mahkamah batalkan rayuan PAS. Ya itu antara perkembangan terkini dan saya ingin membacakan kenyataan ini sahabat-sahabat semua. Ya, jadi kalau kita lihat bekas pencetak akhbar rasmi PAS Haraka memohon perintah Mahkamah Tinggi untuk membatalkan rayuan parti politik itu terhadap penghakiman ringkas yang dikaitkan dengan hutang sebanyak Rp656.000. Bagaimanapun PAS berhujah bahwa kekhilafan akibat kesilapan perkaranan itu tidak mengaitkan, meremehkan atau menyusahkan mana-mana pihak. Justru mereka meminta Mahkamah Tinggi meneruskan rayuan yang sepatutnya. Pencetak NAJ Press Resources sedang berhak menfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 Januari tahun ini. Dan pada 5 Disember tahun lepas, Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan tawaran NAJ Resources Press Resources untuk penghakiman ringkas keputusan tanpa perbicaraan penuh dan memerintahkan PAS serta dua yang lain membayar Rp656.233.69 kepada pencetak itu. Tapi PAS pula memfailkan rayuan pada 14 Disember. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam PAS Muhammad Faizi C. Abu mengesahkan pemfailan oleh perayu dan responden. Menurut salinan permohonan NAJ yang difailkan pada 10 Januari, mereka mendakwa rayuan PAS adalah tidak sempurna kerana gagal disampaikan kepada mereka dalam tempoh 14 hari dari keputusan Mahkamah Session. Dalam affidavit itu, responden mendakwa mereka hanya diserahkan salinan notis rayuan oleh PAS pada 28 Disember yang melebihi 14 hari yang ditetapkan oleh kaedah-kaedah Mahkamah 2012. NAJ Press Resources mendakwa bahwa undang-undang mewajibkan PAS dan dua lagi perayu, yaitu Setiausaha Agung Parti Taqiyuddin Hasan dan penerbit Haraka Galeri Media Serbanika yang berhak menyerahkan salinan rayuan kepada responden selewat-lewatnya pada 19 Disember. Responden berhujah bahwa penyampaian rayuan adalah tidak wajar, rosak dan dibuat di luar masa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Bagaimanapun, dalam affidavit jawapan yang difailkan pada 31 Januari, PAS dan dua lagi perayu membantah bahwa kekhilafan perkara itu tidak disengajakan dan tanpa niat untuk menghina mahkamah. Maksudnya di sini sahabat semua, mereka lambat ya untuk menghantar rayuan itu, tetapi hari ini mereka menyalahkan ya, mereka menyalahkan pula kerani mereka kerana melakukan kesilapan katanya, dan semua itu bukan disengaja, tanpa niat atau menghina mahkamah. Jadi kita harap ya mahkamah akan menolak ya rayuan ini dan PAS jangan berdolak lagi untuk membayar hutang ini. Inikah parti yang digelar Parti Islam se-Malaysia sahabat-sahabat semua. Hutang pun tidak dibayar, sudah guna perkhidmatan orang, sudah mencetak berita Haraka ini, tapi masih lagi mereka membuat rayuan. Amat memalukan. PAS dan dua yang lain berhujah bahwa syarikat pencetak itu menerima notis rayuan tanpa sebarang bantahan. Mereka mengingatkan bahwa pencetak tidak prejudis kerana objektif notis rayuan adalah untuk memberitahu responden tentang rayuan tersebut dan mengelakkan sebarang unsur kejutan dalam perkara itu. Perayu juga menyatakan bahwa mereka juga telah memfailkan permohonan berasingan untuk lanjutan masa bagi penyampaian notis rayuan. Pada Ogos 2019, Malaysia Kini melaporkan mengenai pertikaian hutang yang melibatkan Haraka dan dua pencetak pada masa yang sama, Angkatan Edaran dan juga NAJ Press Resources. Angkatan Edaran telah diisytiharkan Muflis, bagaimanapun pengurusan yang sama menubuhkan NAJ sebagai pengganti dan terus mencetak Haraka ketika itu. Firma Guaman Putra Taulan dan Faiz Azizan mewakili NAJ Press Resources. Ini yang amat memalukan sahabat semua, tidak membayar sehingga syarikat tersebut ya diisytiharkan bankrupt. Dan selepas mereka membuat satu lagi company,
Harakah dan PAS ini masih menggunakan hikmat mereka dan masih lagi ya belum membayar ya bayaran yang sepatutnya dibayar itu. Ini amat-amat memalukan. Bagaimana PAS yang kita lihat hari ini ya begitu sombong dan ego dan angkuh sahabat-sahabat semua. Ya, apabila hari ini juga seorang penganalisis memberikan peringatan kepada PAS, katanya jangan terbuai gah menang undi Melayu. Penganalisis ingatkan PAS. Ini satu lagi berita yang menarik ya untuk kita kongsi bersama sahabat-sahabat semua. Katanya PAS diingatkan tidak terlalu terbawa-bawa. Kejayaan menguasai undi Melayu tetapi perlu insaf, kekurangan menambah pengundi komuniti yang lain yang menghalang cita-cita menang Putrajaya, kata penganalisis, yaitu Azmi Hasan dari Akademik Nusantara. Ya, beliau berkata pencapaian mengekalkan pentadbiran di Kedah, Terengganu dan Kelantan selain merampas Perlis tidak boleh dianggap sebagai kelebihan, sebaliknya perlu tumpuh cabaran utama yaitu menawan Putrajaya. Menurutnya lagi tanpa undi bukan Melayu termasuk di Sabah dan Sarawak, cita-cita menawan persekutuan mungkin boleh diibaratkan mimpi di siang hari. Dan inilah masalah terbesar Perikatan Nasional. PN berada dalam keadaan tercorot, sokongan undi bukan Melayu malah lebih corot berbanding UMNO. Katanya kepada FMT mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari bahwa kerjasama PSBN bakal kekal sehingga selepas PRU memudahkan pengundi Melayu untuk membuat pendirian awal. Itu antara ulasan sebenarnya menjawab kenyataan sombong angku daripada Ketua Penerangan PAS yang menyatakan kononnya kiranya PH dan BN masih bekerjasama, ini akan memudahkan pengundi Melayu untuk memilih mereka ketimbang dengan kerajaan hari ini. Perlu diingat sahabat-sahabat semua, tanpa ada blok daripada Borneo, Sabah dan Sarawak, walaupun mereka kekal berkuasa seperti mana di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, perkara mustahil untuk mereka menakluki Putrajaya. Apatah lagi, hari ini saya ingin menyatakan sahabat semua, blok Borneo sudah membuat khususnya rakyat, mungkin ada sebilangan penyokong mereka, tapi mungkin dalam 10.000, tidak lebih daripada itu. Dan rata-rata rakyat Borneo, Sabah dan Sarawak khususnya menolak PAS kerana PAS ini dilihat ekstrim ya, dan juga rakyat Sabah dan Sarawak Borneo ini setuju dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat, ya, parti ekstrim yang menggunakan sentimen bangsa dan agama dan sanggup menyentuh juga hal raja-raja, sehingga hari ini kita boleh nampak pimpinan mereka seperti presidennya MB Lato-Lato ya. Kalau MB Lato-Lato ini sudah dalam pendakwaan ya, pada bulan ini sahabat-sahabat semua akan dibicarakan kes memperlekehkan Sultan dan juga yang di Pertuan Agong untuk penubuhan kerajaan perpaduan. Dan selain itu pimpinan penasihat mereka seperti Mahazalim Abakau, siasatan telah pun selesai dan menunggu waktu untuk dibicarakan, yaitu menunggu keputusan tindakan arahan daripada pejabat peguam negara. Jadi sahabat semua kena tahu, Sabah dan Sarawak memang tidak akan memilih ya parti PAS dan bersatu di Borneo. Sekiranya sekiranya amaran kepada parti-parti yang ada di Sabah maupun Sarawak, sekiranya anda akan bekerjasama dengan parti PAS atau Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya, parti anda juga akan ditolak. Jadi ingat, ini adalah pesanan daripada rakyat Sabah dan rakyat Borneo. Zaid pada konvensi kerajaan perpaduan di Ipoh baru-baru ini berkata, beliau yakin kerajaan perpaduan akan kekal memerintah sehingga selepas PRU 16. Sekiranya semua peringkat dalam parti gabungan mempertahankan keikhlasan dan kesepakatan diikuti dengan perundingan yang telus. Azmi berkata, PAS mungkin berpuas hati dengan kejayaan menawan 4 negeri, namun tidak boleh dinafikan cita-cita bersatu untuk duduk di Putrajaya. Untuk PAS katanya, ini dari penganalisis politik ini Hasan, untuk PAS keluar sama ada mentadbir negeri lain atau Putrajaya, agak sukar kerana komposisi pengundi bercampur antara Melayu dan bukan Melayu. Dan PAS dikatakan sudah puas hati dengan pentadbiran 4 negeri tapi tidak bersatu kerana bersatu mahukan kerajaan persekutuan. Sementara itu, Kartini Abu Talib dari Universiti Kebangsaan Malaysia bersetuju dengan kenyataan Fadli, namun berpendapat parti itu tidak seharusnya terlalu fokus kepada kelompok undi Bumiputra. Kalau hanya undi Melayu, sukar untuk menang terutama di kawasan bandar, katanya. Sementara bagi PSBN katanya gabungan itu tidak perlu terbawa-bawa dengan pendekatan PN yang terus mencipta sentimen dan persepsi untuk meraih undi. Untuk kekal berkuasa, PSBN hanya perlu buktikan mereka
serius memertabatkan agenda Bumiputera. Untuk rekod, PAS bahawa PN menang 43 kursi parlimen pada PL15, pencapaian terbaik sejak menyertai pilihan raya yang dilabel sebagai gelombang hijau kerana penguasaan terutamanya di kursi majoriti pengundi Melayu dan juga Islam. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada penganalisis politik sahabat semua. Jadi berbalik kepada perkara pertama, PAS Harakah masih berdolak dalih membuat rayuan walaupun syarikat yang memohon untuk membatalkan rayuan ini, tapi kita nampak PAS masih berdolak dalik dan mahu meneruskan rayuan itu. Maksudnya mereka sengaja mendelekan ataupun melambat-lambatkan pembayaran. Kalau benar mereka ini jujur, parti Islam se-Malaysia PAS, ya, hutang itu harus dibayar. Pemimpin-pemimpin mereka menyatakan hutang itu harus dibayar. Itu antara kenyataan daripada seorang ahli parlimen bacok yang pernah bersemuka dengan YB Rafizi Ramli. Dan apabila YB Rafizi bertanya, adakah hutang itu harus dibayar, dan dia bersetuju. Ya, kalau tidak, itu satu yang di luar kebiasaan ya untuk parti PAS ini, parti Islam ini. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.